السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى القبور ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات كلهم أجمعين شول الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Jami' Bukit Pasir serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati Tuan-Tuan Imam, yang dihormati Tuan-Tuan Bilal, yang dihormati barisan para alim ulama, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kapare waras alhamdulillah. Isonya uriki alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita
akan nikmat yang tidak terhitung. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang tidak terhitung itu, yang tidak terbilang, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita dikurniakan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini, saya bukanlah nak mengajar jauh sekali, nak ceramah lagi jauh sekali lah. Ya. Cuma mengingat, terutamanya mengingatkan diri saya yang begitu banyak kelemahannya dan kejahilan. Mudah-mudahan perkara yang kita bincangkan pada malam ini, mudah-mudahan dapat mengingatkan kita, memotivasikan diri kita untuk lebih kenteng, lebih rajin untuk melakukan amal ibadah semasa hidup di dunia, iaitu berkenaan antara cara-cara mengingati mati dan persediaan untuk menghadapinya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apabila disebut mati ini, bagi setiap yang bernyawa akan menemui mati. Ini dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ya, ini Allah Ta'ala nyatakan sendiri. Setiap yang bernyawa akan menemui mati. Termasuklah kita semua ni makhluk Allah yang bergerak manusia akan menemui mati. Ya, setiap yang bernyawa, kelem orang kelem akan menghadapi. Orang kiralah dia kaya ataupun miskin, tak kiralah dia muda ataupun tua, tak kiralah berpangkat ataupun tidak, tak kiralah dia duduk bandar ke luar bandar ke, kalau dah sampai ajal tidak terdahulu ataupun terkemudian, walaupun satu saat sekalipun. Sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, ya, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin, ada menyatakan innallaha katama sittata fi sittatin. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Ya, dinyatakan dalam kitab Nasuhul Ibad yang telah disusun oleh An-Nawawi Al-Bantani, muka surat 184, kata Sayyidina Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Ya, Allah Ta'ala sembunyikan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada hamba-hambanya berkenaan 6 perkara ini. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan ia dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang di luar kemampuan manusia. Ya. Apa yang pertama yang Allah Ta'ala sembunyikan kepada hamba-hambanya? Yang pertamanya, tuan-tuan, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin. Ya. Apa kata Sayyidina Umar? Allah Ta'ala menyembunyikan redanya dalam ketaatan kepadanya. Kita dalam hidup ni setidak-tidaknya cari 4 keredaan. Pertama, number 1, ya, keredaan Allah. Nombor 2, keredaan ibu bapa. Nombor 3, kalau perempuan, keredaan suami. Nombor 4, reda meredai dalam jual beli. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, Allah Ta'ala sembunyikan. Amal ibadah yang kita lakukan ni Allah Ta'ala tak bagi tahu. Sama ada diterima ataupun tidak. Sama ada diredai ataupun tidak. Contohnya amal ibadah yang tuan-tuan lakukan pada petang tadi. Teka rumah yang jika uduk. Ambil uduk. Ya. Memang ikut sunnah semampu mana yang mungkin lah.
Langkah kaki kanan, baca bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Sing melaku yang melaku, sing nunggang moto ya senunggang moto. Sing nunggang kereta ya nunggang kereta. Sing nunggang basikal ya sing nunggang basikal. Naik kapal terbang dah ono lah yo. Naik kapal terbang ada landing ning di pula. Ning helikopter mungkin lah. Tapi dah ono lah. Naik kendaraan pula ngikut sunnah pula. Yang baca ndonga, naik kendaraan ya baca alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Allahumma fili dzunubi. Kemudian senyum. Tengok baca dalam kitab Sama'il Muhammadiyah. Tekan masjid ikut ada adabnya pula. Langkah kaki kanan, baca doa. Niat iktikaf, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sampai nunggu azan dikumandangkan yon duduk. Zikir. Baca zikir apa yang tahu, baca selawat ke, baca tahlil ke. Azan dikumandangkan sembahyang lagi contohnya. Qabliyah maghrib walaupun ghairu muakkad. Ataupun terus sembahyang maghrib berjemaah. Kemudian wirid, kemudian doa, sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Nek arep balik kene ki. Tuan-tuan nak balik, ada yang marah ke? Oh, tak ada, nak balik-balik lah. Tapi tuan-tuan sanggup dorong nyenuk ning kene, ya, dorong nyenuk tu. Duduk diam dekat sini, duduk dalam majlis ilmu. Walaupun siapa yang nyampaikan ngomong Jawa aku ora paham. Tapi tuan-tuan duduk juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu contoh-contoh amal ibadah yang tuan-tuan lakukan. Tuan-tuan tahu tak amal ibadah yang tuan-tuan lakukan tadi contoh-contohnya, example yang saya berikan. Adakah tuan-tuan tahu diterima oleh Allah ataupun tidak? Solat maghrib yang tuan-tuan lakukan tadi, tuan-tuan tahu tak? Adakah solat kita diterima ataupun tidak? Sebab tu Pak Imam tadi baca, Rabbana taqabbal du'ana. Mohon ya Allah, ya Tuanku, terimalah doaku. Solat tu pun maknanya pada bahasa doa. Ya, Allah Ta'ala tak bagi tahu. Amal solat kita ni diterima ataupun tidak? Salah satu dia punya kelebihan. Kenapa salah satu hikmahnya, kenapa Allah Ta'ala tak bagi tahu pada hamba-hambanya amal soleh itu dilakukan, diterima ataupun tidak, supaya hamba-hambanya sentiasa ada khauf dan ada roja. Ada perasaan takut kepada Allah dan ada perasaan berharap sungguh-sungguh kepada Allah. Takut apa? Dia takut sama ada amal ibadahnya ni diterima ataupun tidak. Apabila ada perasaan takut amal ibadahnya diterima oleh Allah ataupun tidak, dia sentiasa memperbaiki amal ibadah yang dilakukan. Contohnya solat maghrib ni, dia lakukan sebaik mana yang mungkin. Dia jaga adab-adab sebelum solat, semasa solat, selepas solat. Dia dalami pula, dia amalkan sebaik mana mungkin, rukunnya dijaga, rukun qalbinya, rukun fi'linya, rukun kaulinya. Dia jaga sunat abadnya, sunat hayatnya. Memang dijaga api-api mungkin. Sebaik-baik mana yang mungkin. Bukan setakat itu saja. Itu contoh taat pada zahir. Taat pada batin pun dia jaga. Hatinya melakukan solat maghrib ni sejajar dengan apa yang dilafazkan, yang diniatkan dalam hati. Saja aku usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Batinnya dijaga betul-betul. Memang nawaitu semata-mata kerana Allah. Bukan kerana nak pujian, bukan kerana dekan bapak mertua, bukan kerana macam-macam lah. Tapi memang betul-betul kerana Allah. Dia bersungguh-sungguh memperbaikinya. Kerana perasaan takut. Dan di samping itu, ada perasaan berharap supaya beramal ibadah yang dilakukan ni diterima oleh Allah. Itu di antara sebabnya lah. Nak contoh yang lain pun banyak. Ya. Yang kedua, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, katamar ridha, minta maaf, wa katamal ghadaba fi maksiatin. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Orang tu melakukan maksiat tapi Allah Ta'ala sembunyikan murkanya. Kalau Nabi Adam telah makan buah larangan dalam surga, pakaiannya tanggal, ya,
dikeluarkan daripada surga. Allah Ta'ala tunjukkan kemurkaan. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, kemurkaannya Allah Ta'ala tak bagi tahu. Solat subuh contohnya tak solat. Wong tangi solat subuh, yo iso lunga masjid contohnya, dia jeringkung ning bilik ning katil. Paham jeringkung? Duduk kemulan aja dekat katil. Dengar azan makin dia tarik selimutnya. Padahal pergi apa tu namanya, pergi apa tu yang bina badan tu apa namanya? Gym ya, gym. Wah, angkat besi 10 kilo. Wah, boleh kuat. Macam saya, muzzle. Ini angkat selimut sekilo pun tak kuat. Tak kuat, tuan-tuan. Ya? Tak solat subuh. Walaupun tak solat subuh, kadang-kadang kan ada pantun. Pantun ni saya reka sendiri lah. Walaupun dia tak solat subuh, keretanya besar, berkilat-kilat. Keretanya mewah, berkilat-kilat. Rumahnya besar, bertingkat-tingkat. Duitnya tebal, berlipat-lipat. Isinya cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya 4. Ini pantun aja, tuan-tuan. Walaupun dia tak solat subuh. Wah, rumahnya besar, bertingkat-tingkat. Walaupun dia tak solat subuh, keretanya mewah, berkilat-kilat. Walaupun dia tak solat subuh, duitnya tebal, berlipat-lipat. Walaupun dia tak solat subuh, isinya cantik, memikat. Walaupun dia tak solat subuh, orang solat subuh isi 1 je. Kadang-kadang isterinya jumlahnya 4. Tapi takut-takut hari-hari macam nak kiamat. Ujungnya lah, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ya itu semua ya, tapi semakin jauh daripada Allah. Itu mungkin istidrak, tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan nombor 3? Wa katamal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala sembunyikan malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan. Ini kejap aja, tuan-tuan. Akhir zaman ni masa begitu pantas berlalu. Ki menang orang menang wis songo Jamadil akhir ki. 9 Jamadil akhir, betul tak ni malam ni? Ni lebih kurang lah 9 Jamadil akhir ya. 19 ya, 9. 80 hari. Pak Iman kira 80 hari. Keli saya ya. Dalam bulan Ramadan ni di antara keistimewaannya yang diberikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu dianugerahkan malam Lailatul Qadar. Tapi Allah Taala tak bagi tahu. Malam bila malam Lailatul Qadar? Apa hikmahnya? Kenapa Allah Taala tak bagi tahu, tuan-tuan? Supaya hamba-hambanya konsisten ataupun seterus istiqomah beramal ibadah di sepanjang bulan Ramadan. Ini kadang-kadang saya riwayat ada kata malam Lailatul Qadar ini 10 akhir Ramadan. Terutamanya malam yang ganjil, ada setengah pendapat. Itu pun kadang-kadang malam 20 baris belakang. Malam 21 belakang imam. Malam 22 baris belakang. Malam 23 belakang imam. Malam 24 baris belakang. Malam 25 belakang imam lagi. Tapi bukan orang sini ya. Ini orang kutub utara yang tak ada orang. Asal malam ganjil mesti belakang imam. Maksudnya sab pertama. Wah, malam ganjil ni biasa yang aku baca, yang aku belajar, kemungkinan besar malam Lailatul Qadar. Jadi aku buat 20 rakaat sembahyang sunat tarawih. 3 rakaat sembahyang witir. Malam tak ganjil ni mungkin tak besar. Jadi aku duduk belakang lah. Buat 8 rakaat. Kemudian cabut. Itu tak istiqomah, tuan-tuan. Kalau sekiranya Allah Ta'ala contoh tetapkan malam Lailatul Qadar 1444 Hijriah, iaitu pada malam 21. Malam 21 Masjid Bukit Pasir sampai orang muat. Sampai dikodek ke belah kono wis dimosek kabeh. Belah kono jadi mosek dipasang ekon. Wis orang muat kabeh. Malam 21. Takut pula malam sebelum 21. Kira imam kau Bilal lah. Ya, tinggal imam dengan Bilal aja. Malam 22 dah tak ada orang balik. Jangan. Mainkan orang yang betul-betul. Ya. Niatnya nawai itu kerana Allah dihadir, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala rahsiakan supaya kita ni istiqamah dalam beramal ibadah dalam bulan Ramadan dan seterusnya dibawa ke bulan-bulan yang lain.
Seterusnya, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan? Saya uraikan sikit-sikit aja lah. Yang ada kaitannya dengan saya nak cerita tentang mengingati mati. Nombor 4, apa yang Allah Ta'ala sembunyikan? Wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Allah Ta'ala sembunyikan apa, tuan-tuan? Allah Ta'ala menjemunyikan para walinya di antara manusia. Allah Ta'ala sembunyikan kekasih. Yang wali itu maksudnya kekasihnya di kalangan manusia. Wali nikah memang ramai kat masjid ni. Ya? Wali band pun ada juga. Tapi waliullah lah, wali kutub ke semuanya. Ya. Allah Ta'ala sembunyikan. Supaya apa, tuan-tuan? Kenapa Allah Ta'ala sembunyikan kekasih Allah ni? Allah Ta'ala tak bagi tahu. Supaya kita ni jangan sombong. Supaya kita ni jangan pandang rendah pada orang. Supaya kita ni jangan pandang hina pada orang. Mentang-mentang ada pangkat sikit. Ya, kelulusan tinggi, jusa, contoh. Contoh. Ini bukan nak nyindir orang jusa, tidak. Oh, sombong sungguh. Rupa paras handsome sikit, hidung mancung, pipi kepu. Contoh, handsome betul. Dengan orang sombong. Harta banyak sikit, rumah sewa banyak, contoh. Jadi sombong. Jangan. Jangan pandang rendah pada orang. Sebab itu, tuan-tuan, di antara golongan yang besok tak dapat bau surga. Di antara golongan yang tak dapat bau surga, malah tak dapat melihat surga kalau dia tak bertaubat. Kalau seseorang itu meninggal dunia, ada sebesar sebiji sawi. Di dalam hatinya ada sifat sombong. Biji sawi gede apa orang? Biji sawi gede apa orang? Biji sawi ni besar ke tidak? Halus, tuan-tuan. Walaupun ada sebesar biji sawi, sebesar sombong dalam dirinya, besok kalau dia tak bertaubat, takut dia tak bau surga, malah tak nampak surga. Sebab itu, tuan-tuan, ada satu kisah. Saya macam dah cerita juga ni. Tapi dah 2 bulan saya tak datang ni, mungkin tuan-tuan dah lupa. Kita ni, kalau saya dah lupa, tak ingat. Kalau ingat, tak lupa. Lagi-lagi dah tua-tua ni, tuan-tuan. Tutup, tak payah balik, tutup kitab, lupa. Ya, tuan-tuan tidaklah, ingatannya kuat, tuan-tuan. Ini banyak dosa yang cepat lupa. Ada satu kisah, tuan-tuan. Seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia ada diceritakan dalam kitabnya. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni seorang ulama yang dalam masa dia mengajar, dia pun belajar. Seorang ulama yang masyhur. Satu masa, tuan-tuan hadirin hadirat, dia nyampaikan ilmu dekat masjid. Oh, ramai sing merungok ke. Anak murid temeng ramai. Wah, rapat-rapat ngono. Bukan macam apa tanam pokok getah jauh-jauh. Rapat-rapat. Tuan-tuan taklah. Ini baguslah dah dalam. Ya, rapat-rapat betul. Yalah lebar sembahyang maghrib lepas ngajar, wis agak mengi, agak dah malam lah. Jadi Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni nak balik rumah. Nak pakai kasut. Semasa dia nak pakai kasut, tuan-tuan, ada seorang tua, seorang lelaki yang berumur, sedang susun kasut. Ada orang tua ni, seorang lelaki dia tengah susun kasut. Sebab tu, tuan-tuan, pergi masjid ni, baik kita susun kasut baik-baik. Ni kadang-kadang sepah-sepah. Oh, kadang-kadang dia datang lambat. Oh, aku dapat belakang. Dia sepak kasut orang melanting-melanting. Jangan. Walaupun tak ada sisi kamera, Allah Ta'ala maha mengetahui. Tapi orang tua ni susun kasut. Syekh Abdul Wahab Sya'rani nak pakai kasut, dia terpandang orang tua lelaki ni. Dalam hatinya. Dia orang ngomong. Dia cakap dalam hati je, tuan-tuan. Maksudnya belum dilahirkan, dizahirkan. Cakap dalam hati dia macam pandang rendah pada orang tua yang susun kasut. Dia kata apa? Manakah mungkin seorang lelaki yang berumur ni waliullah? Manakah mungkin lelaki ini penyusun kasut tadi, orang tua, kekasih Allah? Dia terdetik dalam hati. Apabila dia balik, tuan-tuan, balik ke rumah, wis mengi. Kalau aku balik, wis tekan rumah pukul 11. Masuk ngeteh barang lah pukul 11. Kayak wong rumah wis dandanan, ayu-ayu loh. Dandanan nanti dandanan. Oh, perempuannya balik dah bermakeup cantik-cantik, berhias-hias wangi-wangi, seret contoh. Contoh. Dapat pahala ibu-ibu nanya suami ni. Jadi Syekh Abdul Wahab Sya'rani nampak perempuannya berdandan cantik gitu. Ya kepingin tu ya teringin nak bersama. Isinya tak masalah, no problem. Isinya
Lalu kata si Abdul Wasara ni, boleh tak malam ni bersama? Kata isinya, boleh bang. Tapi dengan syarat, abang kena jadi kuda dulu. Jadi kuda tahu? Kena isinya nak bermanja-manja dulu. Suami isteri tak masalah. Suaminya tu si Abdul Wasara jadi kuda, isinya nak naik. Macam cerita musang menjanggut lah. Tapi musang menjanggut tu tak boleh tiru. Sebab yang naik tu bukan isterinya, betul? Itu isteri panglimanya kan. Itu salah. Ini yang naik isterinya, tak salah. No problem. Boleh jadi isterinya naik jadi kuda. Weh jadi kuda bersamalah dengan isterinya. Jadi, dia lepak tu. Lepak reti lepak. Dia kesel. Terturun. Dia wes mengi. Terturun. Dah tertidur. Sekali tidur. Sadar. Wes sara adzan. Dan azan 5 berapa sekarang ni? 5:59. Berapa? Berapa 6. Contoh, dia sadar dah 5:58. Dia pun dah alamak, kelang kabut ni. Makmumnya dah ngentai ni tu. Kan? Takut lambat. Jadi si Abdul Wasara ni nggo baju, terus lunga masjid, pakai baju, terus pergi masjid dalam keadaan tergesa-gesa. Kerana dah masuk waktu solat subuh. Maka apabila dia nak tanggalkan kasut, ada lelaki tua yang sedang susut kasut tu, ada lagi. Yang dia kata malam dia kata, manakah mungkin orang tua ini waliullah, kekasih Allah. Apabila dia nak tanggalkan kasut, belum masuk masjid, orang tua tu cakap pula, manakah mungkin seorang ulama yang masyhur terlupa mandi junub. Terperanjat si Abdul Wahab Sa'roni ni. Macam mana orang tua ni boleh tahu yang dia malam tadi buat projek? Agak-agak yang tahu siapa? Malaikat memanglah tahu. Yang malaikat kanan dan kiri. Yang cerita manusia. Yang tahu biasanya isterinya dengan dirinya. Macam mana orang tua ni boleh tahu? Bermakna dia bukan orang yang kaleng-kaleng lah. Bukan orang yang biasa. Rupa-rupanya diceritakan orang tua yang macam dipandang rendah oleh Syekh Abdul Wahab Sa'roni itu, seorang ulama yang masyhur. Namanya Syekh Ali Al-Khawas. Walaupun nampak nyusun kasut, kita jangan pandang rendah tau. Rupa-rupanya dia ulama yang masuk. Lalu Syekh Abdul Wahab Sa'roni dia minta maaf apa yang terdetik dekat hatinya. Dan dia beringin nak menjadi anak muridnya. Kata Syekh Ali Al-Khawas, boleh kamu jadi anak muridku. Tapi dengan syarat kitab yang kamu karang tu kamu buang semua. Kamu simpan. Agak-agak dah karang kitab terus simpan. Orang dah banyak guna. Ibaratnya YouTube. Ni bukan YouTube. Masuk dah banyak like dah. Kenapa dia minta supaya kitabnya bukan dibuang lah, disimpan? Supaya dapat mengikis, mendidik si Abdul Wahab Sa'roni ini jangan jadi orang yang sombong. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sembunyikan waliullah ni supaya kita tak sombong. Dan yang keempatnya tuan-tuan. Yang kelima. Apa yang Allah Ta'ala sembunyikan? Wa katamal mauta fil umur. Allah Ta'ala sembunyikan kematian dalam umur. Allah Ta'ala sembunyikan. Sebab itu cara kita nak mengingati mati tuan-tuan, kita kena ingat pada umur yang masih berbaki dan umur yang telah dilalui. Lagi-lagi ni kita orang Islam kalau ikut tarikh Hijriah lah tuan-tuan. Kalau tarikh Masihi pun sekarang dah 2023. Bermakna angka umur kita pun dah semakin bertambah. Kalau bulan Hijriah pun dah sampai Hijriah awal Muharram ni, umur kita bertambah. Kalau 48 berpindah 49. Angkanya mandak gede apa orang nilainya? Mandak gede kan? Mandak besar. Tapi apabila angkanya bertambah besar, bukan semakin panjang umurnya. Bermakna semakin pendek. Kalau 48 tahun lepas, sekarang dah 49. Kalau dulu 69, tahun ni dah 70. Kalau dulu 59, tahun ni dah 60. Apabila kita ingat baki umur, tuan-tuan, maka dapat mengingatkan kita tentang kematian. Tengok kawannya dekat masjid satu sebaya. Kok banyak tak ada, tuan-tuan. Kadang-kadang saya pergi masjid ni kan sebulan sekali. Orang ni kalau dekat masjid, tuan-tuan nek dorongnya neng kene, minta maaf dia. Nek dorongnya neng kene. Biasa ni. Orang ni kalau kat masjid lagi-lagi sembahyang Jumaat, kalau dia duduknya kat situ, yang kat situ. Kalau neng pojok neng kono yo, neng pojok neng kono. Betul? Biasanya betul tak? Kalau dia duduk dekat sini, ya dekat sini. Biasanya gitu.
Biasa betul tak kalau hari Jumat saya tengok titen ni kan kaci pun yang di biasa yang kono. Kadang-kadang saya pergi kelas ni tengok, saya tanya, haji yang duduk ujung tu mana ya? Wes ninggal Ustaz. Banyak tempat. Jadi kalau kita tengok umur sebaya kita macam dah tak ada tempat. Lagi mengingatkan kita mati. Sebab itu lagi-lagi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad ni pendek-pendek tuan-tuan. Jangan kita lupa setuamanya yang cakap. Kalau kita lihat kitab perukunan tuan-tuan, umat terdahulu umurnya jauh-jauh. Panjang-panjang. Nabi Adam umurnya piro? Diriwayatkan 930 tahun. Nabi Adam umurnya dalam kitab perukunan dinyatakan 930 tahun. Ada dalam masjid ni 930? Ada? Dah ono lah, 93 pun bayar. Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Ibrahim 190 tahun. Nabi Ishak, Nabi Ismail 137 tahun. Nabi Yakub 144 tahun. Ya, umat-umat terdahulu panjang-panjang. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dah bagi tahu. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqaluhum man yajuzu zalik. Umur umatku di antara 60 hingga 70. Average antara 60 hingga 70. Ada tak yang lebih 70? Ada. Wa aqaluhum man yajuzu zalik. Ada tapi bilangannya sedikit. Lagi-lagi ayat zaman ni. Nak cari 60 pun bayar tuan-tuan. Bahkan saya pun dah ramai yang dah tak ada tuan-tuan. Ya. Tapi jangan kata pula alah umur aku orang 60 kok ustaz enjoy disik lah. Nanti kalau dah 60 gek lungo masjid, gek nuntut ilmu. Jangan. Jangan begitu. Umur kalau dah 40 tuan-tuan, kejahatannya lebih banyak daripada kebaikan. Umur wis 40 dur, 40 ke atas, 41, 42, 43, 44. Sebab itu Rasulullah tuan-tuan dilantik menjadi Rasul ketika 40 umurnya. Sudah sempurna dewasanya. Sebab itu buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Suruh banyakkan baca apa kalau dah umur 40 ni? Satu doa yang Allah Ta'ala ajar. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyakkan baca doa tu. Ya. Sebab tu kalau umur 40 dosanya lebih banyak daripada kejahatan, kita tak memperbaiki, dikuatiri besok mempersiapkan dirinya masuk dalam neraka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Kita mengingati baki umur ni, mengingatkan kita tentang kematian. Lagi-lagi tanda-tanda kematian ni banyak tuan-tuan. Apa di antara tanda-tanda kematian? Allah Ta'ala bagi tahu sama ada kita sadar ataupun tak sadar. Contohnya tumbuh uban. Tapi tuan-tuan masih hitam semua ni. Si muda-muda semua ya. Kadang-kadang tumbuh uban pun tak sadar. Wah, dinai juga ni didai pula warna hitam. Ya, biar nampak muda. Kalau dinai pun tuan-tuan supaya nampak perang-perang itu pun digalakkan bagi contohnya penguat-penguat kuasa. Polis ke, contohnya askar ke, trafik ke, biar nampak gagah. Macam zaman Rasulullah nak pergi perang, diinai rambutnya. Supaya pihak musuh, supaya nampak, wah tentu Islam, semua gagah-gagah, muda. Tapi tumbuh uban kita janganlah mengeluh. Kerana tumbuh uban ni tuan-tuan, besok menjadi cahaya dekat akhirat kelak. Rasulullah ada bersabda, la tantifu saiba, ma min muslimin yasibu saibatan fil Islam, illa kanat lahu nuray yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban. Cukur lain, potong lain. Ya. Tidak ada seorang Muslim yang mana tumbuh padanya sehelai uban di dalam Islam, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya buatnya pada hari kiamat. Makin banyak uban, makin teranglah. Kalau tak kepala-kepala lah, makin terang. Dan malah dalam hadis yang lain, setiap sehelai uban itu
diberi pahala dan diampunkan satu dosa setiap helai. Makin banyak, makin diampunkan dosa, makin dapat pahala. Terutamanya diampunkan dosa-dosa yang kecil. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan yang akhir sekali yang keenam, Sayyidina Umar dia nyatakan apa yang disembunyikan oleh Allah, wa katama salatil wusta fi salawat. Allah Ta'ala menyembunyikan solat wusta di antara solat-solat lain. Allah Ta'ala sembunyikan. Ganjarannya begitu besar. Ada yang menyatakan solat wusta ni solat subuh. Ada yang menyatakan solat asar. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dari cara kita nak mengingati mati tuan-tuan. Pertamanya tadi antaranya. Kita ingat pada umur yang masih berbaki. Dan umur yang telah dilalui. Ajal tak mengira muda ataupun tua. Ibaratnya pokok kelapa, tuan-tuan, saya selalu buat perbandingan macam pokok kelapa. Kalau tuan-tuan pergi bawah pokok kelapa ataupun pokok ngiur, tak semestinya kalau kelapa tua gugur, biasa. Kelapa dah tua gugur tu maksudnya orang tua meninggal dunia, biasa. Adatnya begitu. Tapi kadang-kadang kelapa masih cengkir. Kadang-kadang masih berluluk. Ibaratnya masih kanak-kanak pun kadang-kadang mati. Kadang-kadang, minta maaf. Masih bayi pun kadang-kadang mati. Kadang-kadang masih kanak-kanak pun mati. Kadang-kadang kelapa muda. Ya, tengah sedap diminum airnya, isinya. Oh, sedap. Dibuat rucuh. Air kelapa tu. Kelapa muda pun kadang-kadang gugur juga. Ibaratnya umur belum 40. Masih belas-belas, masih remaja 20 lebih. Belum 40, kadang-kadang meninggal dunia. Kadang-kadang tuan-tuan, satu pokok mati semua. Bukan setakat kelapanya gugur, pokok-pokoknya mati kabeh. Kena yang sambar beledek. Ya? Kena sambar apa? Peti. Satu keluarga pergi semua. Ada tuan-tuan. Jadi kita buatlah persiapan tuan-tuan. Jadi mengingati mati yang kedua, kata Rasulullah, rajin-rajinlah ziarahi kubur. Rajin-rajinlah menziarahi kubur. Selain daripada menziarahi kubur, rajin-rajinlah juga kita mengiringi jenazah. Kalau ada orang meninggal dunia. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya. Status hadis ni yang sahih. Sampai anak Sayyidina Umar, dia nak pastikan betul ke ganjaran mengiringi jenazah ni begitu luar biasa. Umat Nabi Muhammad SAW ni, walaupun umurnya pendek-pendek, tetapi ada amalan yang Allah Ta'ala lipat kali gandakan dia punya ganjaran amalan. Betul, tuan-tuan? Macam solat berjemaah, ya, dilipat kali gandakan. Macam contohnya sembahyang ba'diyah selepas Isya, 4 rakaat, tuan-tuan, pahalanya seperti sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Begitu juga mengiringi jenazah. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man taba'a janazatan muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha wa yafruha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi kiratain kullu kiratin mislu uhud wa man salla alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi kirat. Rawahul Bukhari bilangan 45. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah bersabda, pengajaran hadisnya, barang siapa yang mengiringi jenazah. Nek wong Jawa ngomong lungong layat, ya? Betul, lungong layat. Saya pun tak jauh lah, Ustaz, tak apa tahu. Barang siapa yang mengiringi jenazah, tapi syaratnya mengharapkan keredaan Allah. Maksudnya dia mengiringi jenazah ni ikhlas semata-mata kerana Allah. Dia solatkan jenazah. Kemudian mengiringi jenazah tersebut sampai tanah perkuburan. Dia baru pulang. Dapat pahala 2 kirat. Dapat pahala berapa? 2 kirat. Tapi barang siapa yang mengiringi jenazah, mengharapkan keredaan Allah, dia solatkan jenazah, kemudian balik. Tak sampai tanah perkuburan. Lepas sembahyang, wong omahi telefon. Bang, beras entek. Lepas main jenazah, orang rumahnya telefon, bang, berasnya habis.
Anak balik sekolah kau luwe arep mangan opo? Contohnya lah tuan-tuan. Jadi dia tak sampailah tanah pekuburan. Lepas sembahyang jenazah balik. Tapi ikhlas semata kerana Allah dapat pahala juga, tapi 1 qirat. Tapi kalau sampai tanah pekuburan dapat 2 qirat. 1 qirat itu dalam hadis ni menyatakan mislu Uhud, sebesar pahalanya gunung Uhud. Bukit Uhud tu tuan-tuan boleh kuat ke angkat? Tuan-tuan boleh kuat angkat? Oh, sampai tanah pekuburan dapat 2 gunung Uhud. Solatkan jenazah dapat 1 gunung Uhud, tuan-tuan. Ya Allah, kenapa besar ganjarannya sampai tanah pekuburan? Di antaranya supaya kita ni ingat mati. Tapi kadang-kadang yo, tapi udah wong kene lah. Wong kene kabeh api-api. Ya. Nah, orang sini semua baik-baik. Ini orang enggak kutub utara yang tak ada orang. Ya, yang ada orang tak macam tu. Kadang-kadang luar kubur sing ninggal ki koncone sak kelas loh. Sing ninggal nih, yang ninggal ni suruh berhenti nih kejap lagi nih. Yang ninggal ni kawan satu kelas tuan-tuan. Ya. Kadang-kadang yang ninggal ni satu kelas. Apabila satu kelas tuan-tuan bermakna umurnya sebaya. Ini apa? Oh, habis baterainya. Oh. Sama ni, tukar dulu ni. Wis foto lagi kon jerit-jerit orang kuat. Bantu juga. Ni orang keser. Kadang-kadang tuan-tuan, ini bukan tuan-tuan. Pergi sampai tanah pekuburan. Yang meninggal tu kawan satu kelas. Kalau satu kelas ni biasanya sebaya lah tuan-tuan. Kawannya tengah di kampus ni. Dengan tanah. Sementara nak dibaca talqin. Apa salahnya di atas kubur. Dia nampak kawannya dah dikebumikan. Bertambah insaf. Bacalah suratul Fatihah ke, suratul Ikhlas ke. Niatkan pahalanya pada si mati. Kadang-kadang bualik sing ora-ora. Luar kubur cerita bola meneh. Ini contoh. Bukan nak nyindir orang yang minat bola. Tidak, contoh. Kawannya tu satu kelas tengah di kampus tanah. Di atas kuburnya. Kau mau mengi delok bola? Delok. Malam tadi kau nonton bola. Tengok Johor lawan mana? Johor lawan Selangor. Kau delok neng di. Kau tengok dekat mana? Dekat rumah. Apa kelas tengok dekat rumah? Aku tengok dekat warung mama. Oh, besar dia punya screen. Datang lagi seorang. Apa benda tengok kat rumah? Aku pergi stadium lah. Oh, beli tiket. Oh, lagi ini macam. Dekat kubur beli cerita bola lagi. Contoh. Dekat kubur cerita. Wingi kau nyawet. Kadang-kadang tengah baca talqin tu pun patutnya dengar lah. Bukan setakat nak mengingatkan yang mati sebenarnya. Yang mati ya juga. Yang hidup ni pun kena dengar. Supaya kita bertambah ingat kepada mati. Yang bakalnya kita pun akan nututi. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Utsman bin Affan, apabila dia kilingan kubur, Sayyidina Utsman bin Affan ni, apabila dia ingat kubur, dia boleh menangis tuan-tuan. Tuan-tuan pernah ingat kubur tak tuan-tuan? Kadang-kadang lalu kubur buat tak tahu. Ini bukan tuan-tuan. Lalu kubur, makin kuatkan dia punya lagu baladanya. Lagu dangdutnya. Contoh. Apa salahnya lalu depan kubur? Sayyidina Utsman ingat kubur, boleh menangis tuan-tuan. Kita lalu kubur tak ada apa-apa. Beri salam pun tak. Lalu, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Okeylah tu. Yaghfirullahu walana walakum antum salafuna wa nahnu bil ansab. Bacakanlah suratul Fatihah. Baca suratul Al-Ikhlas 3 kali. Niatkan pahalanya kepada sekalian ahli kubur. Ya Allah, besar ganjarannya. Dalam kitab Duratun Nasihin ada cerita tuan-tuan. Walaupun cerita ni lemah, tapi ada kebenarannya tuan-tuan. Suatu masa ada seorang bapa ni baru meninggal dunia. Minta maaf. Seorang ayah yang soleh, anaknya baru meninggal dunia. Malam pertama, ayahnya ni mimpi kepetuk arwah anaknya. Sing dikebumiki awannya. Malamnya dia mimpi, dia jumpa arwah anaknya baru dikebumikan siang hari. Dia mimpi malamnya tuan-tuan, anaknya mukanya hitam, legam. Padahal arwahnya mukanya putih.
Pakaiannya compang-camping, tidak terurus, dalam keadaan kesakitan. Macam dalam neraka jahanam lah lebih kurang. Malam kedua, ayahnya mimpi lagi. Jumpa arwah. Berturut-turut jumpa arwah. Ayahnya ni orang yang soleh, tuan-tuan. Tidur, ambil wuduk, mengikutkan amal sunnah. Malam kedua, dia mimpi anaknya lagi. Berturut-turut. Tapi malam kedua, tuan-tuan, mimpinya kok dah lain. Dah berlaku perbezaan, different. Kalau malam pertama tadi arwah anaknya macam disiksa. Malam kedua kok mukanya putih, berseri-seri. Pakaiannya begitu indah. Dalam keadaan bersenang lenang. Lalu bapaknya tanya, wahai anakku, kenapa malam pertama aku bertemu kamu mimpi, kamu macam ahli neraka? Malam kedua kok macam ahli surga? Wahai ayahku, memang benar. Aku telah disiksa sebab di atas perbuatan aku ketika hidup di dunia malam pertama. Tapi malam kedua, pada hari kedua waktu siangnya, ada seorang hamba soleh lalu tanah perkuburan. Dia baca suratul Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Diniatkan pahalanya kepada sekalian ahli kubur. Aku mendapat manfaatnya. Sebab itu tuan-tuan ada satu amalan yang guru saya terangkan. Dan dalam kitab ni pun ada amalan orang soleh yang disusun oleh Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Amalan ini ada dinyatakan dalam hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili. Tuan-tuan. Kalau kita mengiringi jenazah, terutamanya waris-waris yang dekat. Kalau mak bapak yang meninggal, yo anak lanangnya lah. Nek ono. Nek wong rumah yang meninggal, yo bojone sing api-api ini. Ya suaminya yang amalkan. 2 amalan ni kalau boleh amalkan sebelum pulang ke rumah. Dari kebumikan, contoh dari baca talqin semua orang-orang dah bergerak balik. Telapak kasut bergerak tu, ahli kubur dengar, malaikat muka nangkir dah datang, tuan-tuan. Masa tu, kalau boleh ada warisnya, jangan balik dulu. Sebaik-baiknya berdiri berhadapan muka si mati. Kalau dalam kubur, menghadap kiblat sebelah kanan. Menghadap wajah si mati, baca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Surah Al-Ikhlas, baca 11 kali hingga khatam 11 kali, tuan-tuan. Niatkan pahalanya kepada si mati. Tapi baca ya. Jangan baca nama surah aja. Suratul Ikhlas, Suratul Ikhlas, Suratul Ikhlas. Itu bukan. Itu sebut nama surah. Ya. Bacalah daripada awal sampai 11 kali. Niatkan pahalanya pada si mati. Sebab itulah kata ulama. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Dalam perkataan ayat Suratul Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas pun, tuan-tuan. Selain daripada surah yang paling ikhlas, maksudnya tuan-tuan, surah Al-Ikhlas ni adalah di antara surah yang menyelamatkan seseorang itu daripada kesukaran, daripada kesulitan ketika hidup, ketika menghadapi sakaratul maut, ketika berada di alam barzah dan seterusnya di alam akhirat. Sehingga kan kalau kita amalkan surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah Ta'ala binakan istana dalam surga. Kalau boleh sebelum pulang, baca 11 kali, niatkan pahalanya pada si mati. Dan sebaik-baiknya, nek mampu. Nek mampu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lagi bagus sebelum pulang, khatamkan surah Al-Baqarah sebelum dia pulang. Surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat, betul? Khatamkan. Niatkan pahalanya kepada si mati. Tuan-tuan, kalau sekiranya tak mampu, kata guru saya buat seorang, boleh baca bergili-gili. Bagi-bagikan kalau anaknya ada 7, bagikan. Bapa makro, bapa makro. Takkan untuk ayahnya nak berkira. Anaknya dah sekolahkan, ayahnya masih hidup. Dari sekolah agama, dia ajarkan Quran. Masa itulah kita menampakkan ilmu yang ayah kita ajar. Kita menampakkan, niatkan pahalanya pada si mati. Itu insya-Allah dapat membantu si mati ketika berada di alam barzah, tuan-tuan. Dan satu amalan lagi, kalau dah pulang ke rumah, sebagai munjiatus syuhra, kelepasan yang kecil, kalau boleh khatamkan la ilaha illallah 70,000 kali. Berapa kali? 70,000 kali dalam masa yang terdekat. Kata guru saya dalam masa 3 hari ke 7 hari. Kalau dah lama-lama, bapak saya dah meninggal 10 tahun Ustaz. Boleh saya baca 70,000 kali, niatkan pahala pada si mati? Boleh. Tak jadi masalah. Tetapi yang baru meninggal, kita lagilah perlu bantuan.
Boleh juga baca dibagi-bagikan. 10.000, ada 7 orang, 10.000, 10.000, 10.000. Tapi kalau dia baca seorang 70.000, bermakna dia telah menghatamkan juga untuk dirinya sebelum mati. Bukan setakat si mati aja dapat pahala, anaknya ataupun warisnya yang baca itu pun dapat pahala yang sama. Ya? Jadi saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. InsyaAllah kita sambung lagi di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Warinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la